بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعكم على هذا الخير العظيم الذي جمع الله عليه أهل السوابق ممن سبق له من عنده تعالى سوابق السعادة وقضت إرادته لهم بالخيرات لكل منهم في معاشه وفي معاده اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita merafakkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan izin, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang barakah, di waktu yang barakah, bersama dengan orang-orang yang barakah. Kita doakan semoga keberkahan ini senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pada malam ni saya sebagai pengkuliah ganti dan tajuk untuk kuliah pada malam ini ialah tentang ilmu akhir zaman. Jadi saya tengok di jadual kuliah tadi ada Ustaz Sahib ada bincangkan tentang ilmu akhir zaman. Sebenarnya kita pun sendiri tak tahu tajuk apa nak letak. Dan ini kali pertama lah saya datang ke surah An-Nur section 20 yang sebelumnya pernah dijadualkan pada 3 minggu lepas bersama dengan Ustaz Ahmad Syahdan, Syekh daripada Sirah, Syekh Husam Tayyar, dan beberapa lagi asatizah. Tetapi pada malam tu saya tidak diberikan keizinan untuk hadir kerana demam, baru balik daripada Yaman. Jadi perubahan cuaca tu menyebabkan kita bila sampai di tanah air batuk-batuk, demam. Jadi kita minta ada Ustaz Darwish Al-Malibari untuk gantikan saya sebagai pengkuliah bagi program Maulidur Rasul Anjuran Ittihad Nur. Jadi apapun saya ni sebagai badal ataupun tayamum, disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, idza hadaral ma' batalat tayammum, apabila hadirnya air maka batalah tayamum. Jadi pengkuliah ganti pada malam ini sebagai tayamum sahaja. Adapun ustaz-ustaz yang sedia ada ini sebagai air, sebagai wuduk. Wuduk ni ibadat yang kuat, alat taharah yang kuat berbanding dengan tayamum ni ialah kaedah bersuci yang sangat dhaif. Apabila datangnya air maka terbatalah tayamum. Baik. Jadi pada malam ini kita berkongsi satu ilmu yang mungkin tuan-tuan, puan-puan dah sedia maklum dah tentang ilmu akhir zaman. Yang mana kita sedia maklum bahawasanya kepentingan belajar ilmu akhir zaman ini adalah sama penting sebagaimana kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Begitu juga ilmu akhir zaman, kerana ianya terkandung di dalam hadis Ummu Sunnah, hadis Jibril, yang mana tema di dalam hadis Jibril itu berkenaan dengan agama. Bila disebut agama, maka agama itu melengkapi 4 komponen, iaitu iman, Islam, ihsan dan asyratus sa'ah. Dan asyratus sa'ah inilah yang dipanggil sebagai ilmu akhir zaman, yang mana tidak berlaku sesuatu pun peristiwa baik di masa lalu, sekarang ini ataupun di waktu mustaqbal akan datang, kecuali telah diberitahu oleh Nabi SAW kepada umat ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim daripada Amr bin Aqta al-Ansari radhiyallahu taala anhu,
Beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Satu hari kami sembahyang subuh dengan Nabi. Para sahabat bersama dengan Nabi sembahyang subuh. Summa sa'idal mimbara faqatabana hatta hadaratiz zuhr. Kemudian setelah daripada sembahyang subuh, Nabi terus naik di atas mimbar. Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tibanya waktu zuhur. Summa nazal fa shalla. Kemudian Nabi turun dan Nabi sembahyang zuhur. Summa sa'idal mimbara faqatabana hatta hadaratil asr. Kemudian setelah daripada sembahyang subuh, Nabi naik balik atas mimbar yang sama. Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tibanya waktu asar. Summa nazala fa shalla. Kemudian Nabi turun, Nabi sembahyang asar bersama dengan para sahabat. Summa sa'idal mimbara. Kemudian Nabi naik balik atas mimbar. Faqatabana hatta gharabati syams. Kemudian Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tenggelamnya matahari. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun. Apa yang diceritakan oleh Nabi daripada selepas subuh sehingga tibanya waktu maghrib, iaitu tentang bima kana wa bima huwa kainun. Nabi menceritakan kepada kami apa yang telah berlaku dan akan berlaku. Fa'alamuna ahfazuna. Orang yang cerdik ketika itu ialah orang yang menghafal apa yang disebutkan oleh Nabi seharian suntuk ketika pada hari itu, iaitu Nabi menceritakan tentang tahawul, perubahan-perubahan yang berlaku daripada terciptanya Nabi Adam hinggalah kepada kiamat. Jadi tidak berlaku satu pun peristiwa bala, bencana, fitnah dan sebagainya kecuali telah dikhabarkan oleh Nabi kepada umat ini. Hatta Covid, kita kata Covid, wabak yang berjangkit, ini pun diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata apabila telah Allahumma shalli ala Muhammad, disebutkan dalam hadis, apabila telah zahirnya al-fahishah dan kekejian, hatta tu'linu fi qaumin qatun hatta tu'linu biha. Kekejian itu apabila telah zahirnya kekejian, kemungkaran di dalam satu-satu komuniti sehingga kekejian itu diiklankan. Dulu kaedah kita nak mengiklankan sesuatu ialah kita melihat tempat manusia berkumpul, ramainya manusia berkumpul di masjid, di luar masjid, di pasar-pasar. Sekarang ini tempat manusia berkumpul di mana? Di handset, dalam telefon. Walaupun kita berada dalam mood PKP beberapa bulan yang lepas, tapi sebenarnya kita berkumpul di dalam telefon, tak keluar rumah 4 bulan pun tak ada masalah. Kita duduk dalam grup komuniti yang kita rasa dunia ni sangat luas. Walaupun handset ni kecil, kita duduk dalam bilik yang gelap, tapi kita boleh bergelak, boleh bersukaria, boleh mengetahui info-info semasa. Dan banyak kekejian diiklankan di dalam handset. Nah, TikTok berapa banyak fahishah, kekejian dalam Instagram dengan artis-artis, wanita-wanita yang mendedahkan aurat. Nah, benda itu diiklankan, Allah Ta'ala akan balakan kepada umat ini, iaitu dengan penyakit at-ta'un wal auja' allati lam takun qad madat fi aslafihim. Penyakit yang tidak pernah terlintas oleh mereka-mereka sebelum ini. Macam kita Covid ni baru dengar sahaja. Tapi benda tu adalah bala, adalah kemarahan, kemurkaan Allah Ta'ala disebabkan dosa-dosa yang manusia lakukan. Jadi ini adalah bahagian daripada peristiwa akhir zaman, yang mana banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi kepada umat ini. Apabila kita menyebut akhir zaman ini, bukan terhenti kepada Dajjal, bukan terhenti kepada Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, Dabbatul Ard, keluarnya matahari di sebelah barat. Manusia apabila kita sebutkan tentang asyratus sa'ah ataupun petanda hari kiamat, mereka memikirkan tentang Dajjal. Dajjal nak muncul dah. Sehingga apabila kita mempelajari ilmu akhir zaman dengan tidak berdasarkan manhaj yang betul, maka mereka
akan apabila mereka membaca hadis-hadis akhir zaman dengan tidak didasari oleh guru-guru yang benar, manhaj atau yang sahih, maka mereka akan mengalami penyakit paranoid, penyakit mental illness yang menyebabkan mereka bila sebut Dajjal rasa takut, ingin keluar, ingin lari daripada Dajjal, keluar daripada masalah pergi kepada masalah lain, sehingga atas nama ilmu akhir zaman terciptanya faham-faham ataupun pemikiran ataupun kita kata kelompok-kelompok yang ekstrim. Ada kelompok-kelompok yang membina perkampungan akhir zaman untuk melarikan diri daripada Dajjal, untuk menunggu Imam Mahdi. Ada yang berhenti kerja, ada yang berhenti kerja disebabkan nak menyelamatkan diri daripada fitnah akhir zaman. Ada satu bapa kepada pelajar saya, dia call saya, dia kata, "Ustaz, boleh minta tolong tak?" Tolong apa dah? Tolong nasihatkan isteri saya. Kenapa tu? Sebab isteri saya ni minta saya ni berhenti kerja. Suami dia polis. Isteri dia ni dentist, doktor gigi. Jadi isteri dia ni terikut dengan satu orang syekh, yang saya tak sebut nama dia. Syekh tu menceritakan tentang hadis. Memang ada hadis yang mana akan ada satu kaum di akhir zaman yang akan memegang cemeti yang memukul manusia di jalanan. Jadi syekh itu menafsirkan bahawasanya kumpulan ataupun individu tersebut yang memegang cemeti ialah kumpulan syartah, polis. Polis ni yang dimaksudkan dalam hadis itu, dan polis inilah yang akan menjadi penentang Imam Mahdi ketika mana kemunculan Imam Mahdi. Jadi abang dia polis, suami dia polis, jadi dia minta suami dia berhenti kerja, sebab dia takut bila Imam Mahdi muncul, suami dia ni akan menentang Imam Mahdi. Dan dia mengajak suami dia ni berhenti kerja, dan dia pun nak berhenti kerja, nak balik kampung di Jeli, Kelantan, nak buat rumah di lereng bukit, nak selamatkan diri daripada Dajjal. Ini faham yang salah, faham atas nama ilmu akhir zaman, tapi fahaman dalam konteks yang salah. Sebab mana ada ulama yang menyeru kepada perkampungan akhir zaman. Untuk kita nak membina benteng untuk menyelamatkan diri daripada akhir zaman, daripada fitnah-fitnah akhir zaman, di antara solusi yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ialah duduk di dalam masyikhah, duduk di dalam tradisi perguruan. Perlu ada murabbi. Bila kita ada murabbi, bila kita ada guru, maka itulah yang akan menjadi benteng kita ketika mana datangnya fitnah-fitnah yang ingin menerkam ataupun menjahannamkan kehidupan kita di akhir zaman. Sebab itu Nabi SAW menyebut, ketika mana Nabi menceritakan tentang Dajjal, Nabi kata, fa in yakhruj wa ana fikum wa ana hajijun likulli muslim. Ketika mana Dajjal ini keluar, tuan-tuan, dan aku bersama dengan kalian, maka aku akan melindungi kalian. Wa in yakhruj min ba'di, dan kalaulah Dajjal keluar selepas daripada kewafatan aku, maka likulli muslim hajijun nafsuh, maka setiap daripada orang Islam akan melindungi diri mereka masing-masing. Jadi ulama mengatakan maksud hadis ini ialah kepentingan kita mengikat diri kita dengan guru. Ketika mana kita ada guru, maka kita akan mengikut nasihat-nasihat guru bagaimana untuk menghadapi fitnah-fitnah pancaraba di akhir zaman. Kalau kita tidak akan guru, tidak ada guru rohani, guru murabbik, maka kita akan mengikut telunjuk masing-masing, mengikut pandangan masing-masing. Setiap daripada manusia akan berjalan mengikut apa yang mereka yakini, apa yang mereka sangka. Mereka kalau ada guru, maka kalau berlaku perselisihan faham di dalam komuniti tersebut, maka pandangan mereka akan menjadi satu. Mereka akan didamaikan oleh guru-guru mereka. Guru inilah yang akan melindungi anak-anak murid rohaninya daripada fitnah akhir zaman. Kalau kita duduk dalam hutan, siapa guru kita?
Nah, siapa yang akan membimbing kita? Malaikat kalau duduk pondok tak ada masalah. Ada tok guru pondok yang mengajar fardu ain, yang mengajar akidah, fikih, tasawuf, al-Quran. Tapi kalau kita buat perkampungan akhir zaman, siapa yang akan mendidik kita di dalam perkampungan, di dalam hutan tu? Siapa? Fasyaitanu syaikhuh, pasti syaitan yang akan menyesatkan dia. Maka duduk dalam tradisi berguru ini adalah benteng wiqayah kepada umat Muhammad ketika mana berlakunya fitnah akhir zaman. Mereka akan dibentengkan oleh nasihat-nasihat guru. Maka ilmu akhir zaman ini perlu mengaji dengan kaedah, dengan manhaj yang betul, dan sangat penting. Kerana ilmu ini tuan-tuan, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada umat Muhammad, sehingga di akhir zaman ini Allah Ta'ala munculkan seorang ulama, seorang mujaddid, iaitu Sayyidi Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa rahmatan wasi'ah, dengan yang menyusun ilmu akhir zaman mengikut manhaj, kaedah, disiplin, dawabit yang betul, sehingga beliau meletakkan ilmu akhir zaman ini bahagian daripada rukun agama. Kerana ilmu ini asalnya tersembunyi. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Abu Hurairah ni dia kata, aku telah mengambil daripada Nabi ni 2 kantung ilmu. Sepanjang dia mulazamah, bersohbah, berdampingan dengan Nabi, dia mengambil daripada Nabi 2 plastik. Kita kata 2 kantung ni 2 plastik ilmu. Fa amma ahaduhuma fabasastuhu, salah satu daripada plastik ini telah aku sebarkan. Wa ammal akharu, yang plastik yang kedua ini, falau basastuhu laquti ahadal bulum, plastik yang kedua ini kalau aku sebarkan nescaya akan dipotong leher aku. Jadi ilmu apa yang terdapat di dalam kantung yang pertama dan ilmu apa yang terdapat di dalam kantung yang kedua? Ilmu yang berada di dalam kantung pertama ini telah disebarkan, sehingga ilmu ini telah nyata, telah didapati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan ilmu tersebut ialah ilmu iman, ilmu Islam dan ilmu ihsan. Adapun ilmu yang kedua ini yang telah disembunyikan oleh Abu Hurairah, kerana khawatir apabila beliau sebarkan ilmu yang beliau ambil daripada Nabi, pasti akan laquti ahadul bulum, dipancung leher aku ini, ialah ilmu tentang fitnah, tentang asmaul munafikin, tentang asyratus sa'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, ilmu yang dalam kantong yang kedua ini ialah ilmu tentang fitan. Kerana ilmu tentang fitan ini, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'i, mereka ambil daripada Nabi, tetapi ilmu tersebut berada dalam dada-dada para sahabat, disembunyikan oleh para sahabat, dan bahkan sebahagiannya telah dilupakan oleh Allah Ta'ala daripada dada-dada para sahabat kerana berlaku fitnah ketika itu. Para sahabat yang hidup panjang, dan setelah daripada berlakunya peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kita tahu beliau ini ialah sahabat Nabi, dan beliau adalah di antara sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi tentang kesyahidan dia. Beliau dengan Umar, ketika mana Nabi, Abu Bakar, Umar dan Osman naik di atas Jabal Uhud dalam riwayat Bukhari. Farajafa bihim, tiba-tiba bergegar gunung Uhud. Kemudian Nabi mengatakan kepada bukit Uhud, usbud Uhud fa innaka alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kerana di atas engkau itu ada Nabi, ada Siddiq iaitu Abu Bakar, dan syahidan, 2 orang yang akan syahid, tidak lain tidak bukan selain daripada Nabi dan Abu Bakar, Umar dan Uthman yang bersama dengan Nabi dan Abu Bakar. Nabi mengkhabarkan tentang Umar dan Uthman akan syahid. Tetapi Umar, bila beliau syahid, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, tidak menyebabkan berlaku fitnah dalam kalangan umat, tidak berlaku kekacauan dalam kalangan umat. Tetapi Osman, bila beliau dibunuh oleh kabilah Sudan, kabilah Qutairah, setelah daripada dikepun rumah Sayyidina Osman selama 40 hari 40 malam,
Mereka mendesak supaya Osman ini meletakkan jawatan. Kalau kamu tidak letak jawatan, aku akan bunuh engkau. Kerana kaum muslimin ketika itu kebanyakannya telah dipengaruhi oleh propaganda dan dakwah daripada geng-geng Abdullah bin Sabah. Nah, yang mengatakan, yang menuduh bahawa Osman adalah pemimpin yang tidak layak menjadi pemimpin kerana pertama, beliau tidak pergi di dalam peperangan, tidak menyertai peperangan Uhud dan tidak menyertai Bai'atul Ridwan. Yang kedua, dikatakan bahawasanya Sayyidina Osman ini telah mengambil harta daripada Baitul Mal, daripada harta negara untuk membina istananya, untuk mengkayakan anak beranaknya. Dikatakan juga bahawasanya Osman mengamalkan dasar nepotism, Quranism di dalam pemerintahannya dengan mendahulukan Bani Umayyah daripada Bani Hashim, sehingga banyak jawatan-jawatan dalam pemerintahan umat Islam itu, kalau kita GLC apa semua ni, diberikan kepada Bani Umayyah. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Osman ini menghina sunnah Rasulullah ketika mana safar, ketika mana musafir, Rasulullah akan menjamak dan mengqasarkan solat, tapi Sayyidina Osman mentamamkan solat, tidak mengqasarkan solat. Dikatakan juga Sayyidina Osman ini telah menghina kesucian Al-Quran, diminta untuk dikumpulkan Al-Quran, kemudian Sayyidina Osman dengan perintahnya meminta supaya Al-Quran dibakar. Sebenarnya apa yang dibuat oleh Osman, Sayyidina Osman ini ada hujahnya, nah, ada asasnya, tapi disebabkan fitnah ini tuan-tuan, bila berlaku fitnah, nah, benda yang benar tak nampak lah. Sebab itu Nabi mentashbihkan, mengumpamakan fitnah sebagaimana kaki ta'il laylil mazlum. Nah, sebagaimana potongan malam, bila waktu malam, perkara-perkara yang nampak di waktu siang tak nampak dah di waktu malam. Segala biji-biji pasir, benda-benda yang nampak di waktu siang dengan bantuan pancaran matahari tak nampak di waktu malam. Begitu juga fitnah. Bila berlaku fitnah, segala kebenaran, benda yang jelas tidak akan nampak bila berlakunya hari-hari fitnah. Dan bila berlaku hari fitnah, kita malam, Nabi kata fitnah ini seumpama potongan malam. Bila waktu malam ni kita akan terasa lama berbanding waktu siang, terutamanya kita-kita yang berada di kampung ni. Nah, yang berada di kampung, saya baru balik daripada Uludong, Rauk Pahang. Nah, daripada insyak nak boleh sampai ke subuh tu lama sungguh, gelak gelemak. Nah, lepas isyak tu sunyi je kampung tu. Nah, kita ni kalau di Shah Alam ni pukul 11-12 ni cerah lagi. Sebab apa? Ada kedai mamak, ada cahaya, lampu jalan pun ada lampu comel molek lah, ada orang ramai keluar pergi mari. Tapi bila duduk di kampung-kampung, nak boleh sampai ke subuh tu rasa lama. Nah, begitu juga waktu berlakunya fitnah. Kita nak faham hadis Nabi yang Nabi kata apabila berlaku fitnah sebagaimana potongan malam. Bila orang yang ditimpa fitnah ni, mereka akan terasa sangat lama. Nak boleh habis hari tersebut tu rasa sangat-sangat lama. Orang duduk dalam penjara, tempat gelap dalam penjara ni, nak boleh habis hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, berasa sangat lama. Sebab apa? Sebab duduk dalam tempat yang gelap. Begitu juga Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, dia mari kat muka bumi ni 40 hari je. Nabi kata hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari yang ketiga macam seminggu, 37 hari lagi macam hari-hari biasa. Adakah bila Dajjal mari hari pertama 24 jam tu Allah Ta'ala jadikan siang seumpama setahun? Dah, hari sama je 24 jam satu hari. Tapi dahsyatnya fitnah Dajjal, sehingga hari pertama Dajjal datang ni, umat manusia ini ditimpa dengan fitnah Dajjal ni, sehingga mereka merasakan hari pertama tu
seumpama setahun panjangnya, lamanya penderitaan mereka ketika mana datangnya Dajjal. Dajjal ni tak ada tuan-tuan, fitnah yang paling besar. Nabi kata awal ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah amrun akbar min fitnati Dajjal. Daripada penciptaan Nabi Adam AS hinggalah kiamat, tidak ada satu benda yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nah, yang mana Dajjal ini tuan-tuan, dia tidak akan datang kecuali ada bantuan-bantuan daripada kejahatan, fitnah, kerosakan yang dilakukan oleh generasi-generasi ataupun umat-umat sebelumnya, sehingga fitnah-fitnah itu akan saling bantu-membantu, akan bertasalsul, menyebabkan akan timbulnya yang di hujung sekali ialah ekornya ialah Dajjal. Sebab itu Nabi sebut ketika mana Nabi cerita tentang kematian Osman, Nabi kata awalul fitani qatlul Utsman wa akhiruha khuruj Dajjal. Permulaan fitnah dalam kalangan umat Muhammad ialah kematian Osman, dan yang paling akhir ialah kemunculan Dajjal. Wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang di dalam kekuasaannya, ma min fi qalbi mithqalu habatin min maqtal Utsman illa husyira ma'ad Dajjal in adrakahu. Siapa sahaja yang di dalam hatinya ada sedikit sahaja rasa setuju dengan pembunuhan Sayyidina Osman, maka dia akan dibangkitkan dengan Dajjal kalau dia mendapati Dajjal muncul di zamannya. Fa illam yudriku, kalau dia tak sempat dengan Dajjal, dia mati dulu baru Dajjal muncul, fa amana bihi fi qabri, dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Jadi Nabi kata siapa sahaja yang rasa setuju dengan pembunuhan Osman, dia baca cerita-cerita, versi-versi tentang sepatutnya Osman itu kena dibunuh sebagaimana versi-versi dalam daripada sumber Syiah, maka orang ni akan dibangkitkan dengan Dajjal. Jadi Osman ni tuan-tuan dibunuh bila? Dibunuh pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Dajjal muncul bila? Tak muncul lagi zaman kita, tak ada lagi Dajjal. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Jadi apa hubungan di antara pembunuhan Osman dengan kemunculan Dajjal, sehingga Nabi kata siapa je rasa setuju dengan pembunuhan Osman, dia akan menjadi geng Dajjal kalau Dajjal muncul di zaman dia. Kalau dia tak sempat, dia akan beriman dalam Dajjal dan kubur. Jadi kata Habib Abu Bakar Al-Adni, hubungannya adalah irtibat, iaitu ahlul fitan ataupun murawwijal fitan. Murawwijal fitan ni ialah geng-geng yang berkongsi fitnah, kaki fitnah. Murawwijal fitan, penyemarak fitnah yang ada pada setiap zaman ni. Dia sebenarnya ada irtibat di antara satu sama lain. Maksud irtibat ni maksudnya ada connection. Iaitu pembunuhan Sayyidina Osman dengan kemunculan Dajjal, walaupun jarak tu lama, tapi ahli yang jahat, ahlul fitan, mereka sebenarnya ada sanad. Sebagaimana kebaikan ni ada sanad, tuan-tuan mengaji Quran pun ada sanad. Ada silsilah. Tuan-tuan mengaji dengan tok guru tuan-tuan, tok guru tuan mengaji dengan tok guru tuan, sehingga sampai kepada Nabi. Begitu juga kejahatan ni ada sanad. Tok guru dia ni yang paling besar ialah sanad yang paling bawah sekali, iaitu Dajjal. Kerana setiap fitnah yang berlaku pada setiap zaman, dia ada connection dengan fitnah sebelumnya dan selepasnya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, Nabi kata ma min nabiyyin, tidaklah setiap nabi yang Allah Ta'ala utus kepada fi qaumin, yang Allah Ta'ala utuskan kepada kaum mereka, illa hadzara ummatahu ad-dajjal, kecuali mereka memperingatkan kepada kaumnya tentang Dajjal. Hatta Nabi Nuh AS memperingatkan kepada kaumnya tentang Dajjal. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, setiap nabi yang Allah Ta'ala utus kepada kaum mereka, mereka akan memperingatkan kepada kaum mereka tentang Dajjal. Nabi-nabi terdahulu tak tahu tak Dajjal ni muncul zaman Nabi Muhammad. Hatta kita ni jadi umat Muhammad, duduk di zaman Nabi Muhammad pun tak biasa jumpa dengan Dajjal.
Nabi-Nabi terdahulu tak tahu tak Dajjal ni akan muncul di zaman Nabi Muhammad? Kenapa mereka memperingatkan kepada kaum mereka tentang Dajjal? Kaum mereka ni takkan bertemu dengan Dajjal. Kenapa duduk romo kak nak duk cerita tentang Dajjal ni? Apa faedah, apa hikmah, apa sebab? Nah, seolah-olah cerita benda yang tak ada faedah. Nah, kaum dia takkan berjumpa dengan Dajjal, duk peringat tentang Dajjal. Yakni sebenarnya kata Habib Abu Bakar, kenapa ulama-ulama, kenapa Nabi-Nabi memperingatkan kepada kaum mereka tentang Dajjal? Bukanlah syakhsiyah Dajjal yang diperingatkan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi-Nabi terdahulu tahu bahawasanya Dajjal ni akan muncul di zaman umat Muhammad, di penghujung marhalah umat Muhammad. Tetapi yang diperingatkan, yang diberi ancaman peringatan ialah tentang fitnah Dajjal yang ada pada setiap zaman. Hatta zaman Nabi Adam AS, peristiwa Qabil dan Habil ada kaitan dengan Dajjal. Nah, iaitu antara fitnah-fitnah Dajjal ialah ilmu yang menyesatkan, akidah yang merosakkan, dan ekonomi yang menindas, politik yang zalim. Ini semua adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni ada pada setiap zaman, yang mana kata Nabi SAW, ma min fitnatin, tidaklah fitnah ini yang Allah Ta'ala lakukan kepada umat ini, illa tasna' au tada' li fitnatid Dajjal, kecuali fitnah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk umat ini dipersiapkan untuk Dajjal. Fitnah yang berlaku daripada zaman Nabi Adam hinggalah kepada kiamat, tidaklah berlaku fitnah itu kecuali dipersiapkan untuk Dajjal. Azan dah.
syarab wa ba'as. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi. Jadi ilmu akhir zaman ini tuan-tuan, dia bukan sekadar merujuk kepada Dajjal, perkara-perkara yang berkaitan dengan Dajjal. Ini adalah sebahagian daripada ilmu akhir zaman. Kerana di sana ada lagi banyak lagi bahagian-bahagian ilmu akhir zaman yang mana segala kelakuan kita, kehidupan kita seharian ini ada bersangkut paut dengan ilmu akhir zaman. Sebab itulah Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala meletakkan ilmu akhir zaman ataupun yang dipanggil sebagai ilmu fiqh tahawulat sebagai salah satu daripada rukun agama untuk menyempurnakan lagi komponen-komponen agama yang tiga yang lain. Kalau dikatakan agama ini hanya terhenti kepada iman, Islam dan ihsan, kita akan melihat bahawa syariah ini adalah sesuatu yang sempit, kerana hanya berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan kefahaman kita, kepercayaan kita kepada ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara gaib. Agama ini hanya merujuk kepada ibadat, puasa, solat, zakat dan sebagainya. Agama ini hanya merujuk kepada kelakuan yang berhubung dengan akhlak, yang berkaitan dengan maratibus suluk, perjalanan hati kita. Jadi selain daripada tiga komponen ini, apakah dipanggil sebagai agama? Kenderaan kita, telefon kita, rumah kita, kerjaya kita, apakah ia bahagian daripada agama? Handset contoh, sebagai contohnya handset ini adalah bahagian daripada agama ataupun tidak? Kalau dia bahagian daripada agama, daripada komponen mana? Daripada komponen akidah, fiqh ataupun tasawuf? Yang kita bekerja sebagai doktor, contoh doktor, ataupun ada yang bekerja sebagai muhandis jurutera, kerjaya tuan-tuan pada hari ini, adakah bahagian yang berhubungan dengan agama ataupun tidak? Kalau berhubungan dengan agama, masuk daripada komponen ilmu yang mana? Akidah, fiqh, tasawuf. Pasti ada satu lagi ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ilmu asyratus sa'ah. Kalau handset, kita katakan handset ni masuk dalam komponen akidah, tak mungkin. Masuk dalam fiqh, rubuk mana? Rubuk ibadat ke, munakahat ke, muamalat ke, jinayah, ataupun tasawuf. Handset ini berkaitan dengan akhlak? Tidak. Pasti dia ada satu lagi ilmu dipanggil sebagai ilmu akhir zaman, ilmu fiqh tahawulat. Kerana ilmu fiqh tahawulat ini ialah petanda-petanda kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW yang akan berlaku kepada umat dalam kehidupan. Bukan sekadar merujuk kepada Dajjal, Dabbatul Ar, Al-Mahdi. Bahkan di dalam kitab Mutabaqatul Ikhtira'atul Asriyah lima akhbarhu bihil khairul bariyah, yang dihimpunkan oleh seorang ulama daripada Maghribi, iaitu Sidi Ahmad Al-Ghumari, ada hadis-hadis yang sangat nawadir, yang sangat-sangat jarang diketahui oleh umat, yang Nabi menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman, sehingga ada para ulama menghukumkan hadis tersebut sebagai maudhu, kerana tidak tasawur pada akal, tidak tergambar pada akal manusia ketika itu akan kemunculan dia. Sebagai contoh, ada riwayat yang menyebut sayati ala nas zaman, akan muncul kepada manusia zaman sayatakallam ahlul masyriq fayasma ahlul maghrib, akan bercakap orang di sebelah timur, orang di sebelah barat akan dengar. Kalau dulu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun sebelum ni, kita nak bercakap ni, pasti jarak kita ni paling jauh pun 10 meter baru dengar suara. Dekat semeter senti dengar,
Kalau jauh-jauh 1 kilometer, 2 kilometer, 100 kilometer, tak mungkin untuk didengari percakapan kita. Tapi ada riwayat yang menyebut bila akan berlaku satu zaman, orang sebelah timur cakap, orang sebelah barat dengar. Orang dulu tak boleh nak gambar benda apa tu. Tapi apabila zaman telah berlalu dan teknologi pada hari ini menunjukkan bahawasanya hadis itu mutabaqatul lil waqi', berbetulan dengan realiti pada waktu ini. Kita tengok handset ni, kita duduk di Shah Alam, anak kita duduk di Mesir, duduk di Yaman, duduk di Jordan, duduk di Amerika. Kita boleh video call, boleh telefon. Anak kita tak balik 10 tahun pun tak apa, boleh tengok hari-hari gambar anak kita, telefon, boleh dengar suara anak kita, boleh video call. Jadi betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian daripada mukjizat Nabi. Ada hadis tentang mikrofon, ada hadis tentang qitar, train, kereta, tentang kapal terbang, helikopter, besi terbang akan muncul di akhir zaman. Orang dulu mana boleh gambarkan pada akal mereka. Zaman sahabat tu besi terbang. Macam mana besi terbang? Yang terbangnya tayran, burung. Yatiru fi janahaihi, burung yang terbang dengan 2 sayap. Besi terbang tak boleh terfikir oleh akal ketika itu. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi ni benar-benar berlaku. Hadis tentang geologi, ilmu tentang benda-benda yang berada di dalam bumi ni, ilmu tentang astronomi, ilmu tentang apa yang berada di laut, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sarana Nabi untuk umat menguasai ilmu tersebut. Ini bahagian daripada petanda hari kiamat. Bahagian daripada petanda hari kiamat, yang akan muncul benda-benda yang baru yang mana umat Islam kena kuasai perkara tersebut. Yang mana contoh yang kita kerja, ada yang kerja sebagai yang IT, bahagian IT yang bekerja dalam aziraah pertanian. Kerjaya tuan-tuan sekarang ini bahagian daripada petanda hari kiamat, dan ada sarana Nabi untuk kita menguasai ilmu tersebut. Bukan terhenti kepada Dajjal ke semuanya. Jadi ilmu akhir zaman ini ialah sebenarnya Nabi menceritakan masalah, dan Nabi juga menceritakan bagaimana untuk kita nak keluar daripada masalah. Solusinya bagaimana? Bukan sekadar Nabi menceritakan masalah, Nabi tidak menceritakan solusi. Kita keluar daripada masalah, pergi kepada masalah lain. Bila baca hadis-hadis tentang akhir zaman, berasa takut kepada Dajjal, berasa nak tunggu Imam Mahdi, berpeluk tubuh duduk dalam hutan, perkampungan akhir zaman, berpeluk tubuh tunggu Imam Mahdi, berlatih pedang, berlatih berkuda. Tak salah berlatih tu, cukup sebagai riadah kita, sebagai sukan sunnah kita. Tapi kita tak perlu tunggu Imam Mahdi sebenarnya tuan-tuan. Imam Mahdi akan muncul bila waktu yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat saya berada di Mekah sekarang ni. Yang mana dia berada di Mekah, duduk di Mekah menunggu Imam Mahdi. Pada jemaah daripada Negeri Sembilan, tuan-tuan biasa dengar tak yang gaya umrah tu, khalifah tarekat apa dah, tarekat tak masalah, tapi yang memimpin dia tu bawa jemaah dia ni nak menunggu Imam Mahdi di Mekah. Kita tak perlu tunggu Imam Mahdi tuan-tuan. Habib Abu Bakar Adni pun tak tunggu Imam Mahdi, walaupun dia dah menceritakan tentang hadis-hadis tentang petanda hari kiamat. Kita tak perlu berpeluk tubuh, kita kena bergerak dengan apa yang kita ada sekarang ni. Hatta Nabi kata, sekiranya esok kiamat, wa biyadi ahadikum fasilah, dan di tangan kamu itu ada benih, Nabi kata fa'agrisha, tanahlah benih tersebut. Maksudnya kerja buat kita hari-hari ini kena teruskan untuk memajukan umat Muhammad. Kalau kita tidak ada manhaj, disiplin, tidak ada guru yang betul dalam memahami hadis-hadis akhir zaman, kita menjadi umat yang pasif, umat yang ketakutan. Tu tunggu dalam hutan, tunggu Imam Mahdi tu. Imam Mahdi akan muncul bila Allah Ta'ala dah tetapkan, dia takdirnya akan muncul juga. Kita tak perlu tunggu Imam Mahdi. Tak perlu tunggu Imam Mahdi.
Ya, kita sekarang ni belajar ilmu akidah, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf, berdampingan dengan guru, bekerja dan memberi nafkah kepada anak isteri kita. Teruskan. Ini bahagian daripada petanda hari kiamat juga, tuan-tuan. Nabi menceritakan masalah yang akan berlaku di akhir zaman, dan Nabi menceritakan juga solusi bagaimana untuk keluar daripada masalah tersebut. Itulah dia punya samarah, faedah ilmu akhir zaman. Dan insya-Allah mungkin ke sini ramai daripada ustaz-ustaz dalam kuliah kat sini pun ada menceritakan ilmu akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat daripada ilmu-ilmu daripada guru-guru kita. Jadi setakat itulah saja daripada saya sebagai badal, sebagai ganti pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya azim sultan ya qadim al ihsan ya dani man ni'am ya kathir khairat ya wasi'al ata ya dafi'al bala wa ya sami'al du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lut ya haliman la ya'jal iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.